Apa makna idhafah kalau sebut idhafah? Idhafah tu sandaran. Perkataan yang bersandar. Idhafah tu. Mana disandarkan perkataan Rasul kepada Allah. Baitullah, kitabullah. Ini dipanggil perkataan disandar, bersandar, ni disandarkan kepadanya. Dia jadi perkataan bergabung. Tuan-tuan senang je nak kenal perkataan pertama tak ada alif lam, tak ada tanwin. Senang, Tapi kalau yang satu lagi dipanggil apa? Mausuf sifat. Makin kecil ni tak muat. Nanti saya nak cadang nak fokus dalam buku tu, tak apalah. Misal kata tuan-tuan apa? Ajrun. Apa makna ajrun? Balasan pahala yang mulia. Macam mana? Karimun. Okey, tuan-tuan tengok je, sama je. Ajrun karimun. Kalau ajrin karimin. Kalau ajron kariman. Tengok sama je baris di tu. Itu mausuf. Perkataan apa makna mausuf? Perkara, benda yang kita nak sifatkan, iaitu balasan. Apa sifat balasan itu? Mulia. Balasan yang mulia. Semua yang biasanya. Ustaz yang laju. Okey, kelas yang sejuk. Murid yang pandai, yang tua. Itu semua sifat. Abang tu kata. Okey, buku yang besar, yang itu adalah sifat. Memang cakap Melayu sifat ni. Syarat dia sama. Apa yang sama kita nak tengok nanti? Semua sama. Semua sama. Tengok. Pertama apa ni? Baris. Okey, kalau baris depan semua baris mesti sama. Antara sama ni dua-dua ni Yang pertama baris. Yang kedua apa yang sama? Jantina ni apa ni? Tak ada ta marbutah, muzakkar lah, mesti tak ada ta marbutah juga sini. Jantina dia. Jantina. Okey, ketiga. Jumlah bilangannya. Ni berapa balasan? Satu. Okey, ajrun, satu balasan. Mesti karimun. Kalau dua balasan macam mana? Ajrani. Sifat dia akan jadi karimani. Mengekor je, sebiji sama. Jantina. Lepas tu apa? Bilangan dia. Dan yang keempat yang mesti sama, alif lam atau tanwin dia. Kalau tak ada alif lam, tanwin dia kena sama. Ajrun karimun, tanwin dengan tanwin. Kalau al-ajru, al-karimu, mesti sama. Nanti saya nak, kalau sempat kita buat exercise khas untuk dua benda ni. Banyak dalam Quran. Nanti tuan-tuan buat sampai 20 kali terus. Senang je. Banyak-banyak kali. Okey, sekarang ni tuan-tuan, ini je kalau perkataan bergabung. Sekarang ni saya dah menyatakan dua perkataan bergabung, lah wal hadis. Okey, ini mausuf sifat ke mudhaf ilaih? Okey, kalau nak kata mudhaf ilaih, mana mudhaf? Pertama ni mudhaf. Perkataan sia-sia ni nak bersandar. Apa syarat dia? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Okey, dah cukup dah ni. Okey, apa syarat mudhafun ilaih? Okey, tuan-tuan tengok je. Mudhafun ilaih baris di bawah ni. Jadi maknanya disandarkan perkataan sia-sia itu kepada percakapan, hadis. Macam mana nak terjemah? Perkara sia-sia, percakapan. Faham tak bahasa Melayu? Kalau percakapan yang sia-sia, dia akan jadi mausuf sifat yang tu. Okey, nanti kita akan tengok perkataan mausuf mudhaf ilaih boleh disengkang dengan perkataan daripada ataupun untuk, bagi. Tengoklah, ini daripada. Perkara yang sia-sia dari percakapan, perkataan, perbuatan. Okey, sabilillah mana apa?
Ini juga mudhaf ilaih. Jalan Allah faham tak? Ada faham tak payah sengkang dah dengan perkataan daripada ke, untuk ke, mana-mana yang tak boleh cuba sengkang macam tu, dia jadi. Ya? Okey. Cuba tuan-tuan tengok perkataan seterusnya. B mana apa? Dengan ghairi. Ghairi, tiada, tanpa lagi, bukan, lain. Tengoklah mana yang sesuai. Dengan lain, dengan tanpa, dengan tidak, dengan tiada, dengan bukan. Apa yang sesuai? Tiada. Ilmin, ilmu. Okey, yang ni dah jadi bahasa Melayu. Ghairi ni dia mungkin bahasa Arab, orang Melayu tak guna. Bi ghairi, apa makna bi? Ghairi, tiada atau dengan tanpa, ilmin, ilmu. Cuba tuan-tuan tengok di sini ya. Ini pun saya nak jadikan perkataan bergabung. Ghairi ilmin. Ghairi ilmin. Okey. Mausuf sifat ke mudhaf ilaih? Boleh tak saya kata dia ini mausuf sifat? Boleh. Okey, cuba kita tengok. Baris dia sama tak? Baris dia sama, bagi bawah, bagi bawah. Okey, satu betul. Jantina dia sama tak? Ini jantina dia apa? Muzakkar. Tak ada ta marbutah ni? Sama tak? Sama. Bilangan dia sama tak? Sama. Tak ada apa tanda-tanda penambahan dua ke? Tanwin. Tanwin dia sama tak? Ini ada tanwin tak? Tak ada. Ni? Bermakna sama tak? Satu saja tak sama, tak sah. Dia mesti mesti empat syarat untuk memenuhi ciri-ciri mausuf sifat. Baris, jantina, bilangan dia, alif lam dan tanwinnya mesti sama. Jadi kalau kita kata dia mudhaf ilaih, perkataan tanpa disandarkan dengan ilmu, tanpa ilmu, boleh tak dia jadi mudhaf? Boleh. Ada tak alif lam? Ini syarat dia. Ada tanwin? Ada nun musanna jamak? Tak ada. Okey, sah dia jadi mudhaf. Tapi mudhaf ilaih belum tentu. Mudhaf ilaih syarat dia apa? Baris bawah. Baris bawah. Okey? Tengok. Ghairi ilmin sabilillahi lahwal hadisi. Mudhaf ilaih satu je syarat dia. Baris bawah. Kalau tak jumpa baris bawah nanti ada satu lagi, itu bukan masalah baris. Dhamir melekat dia. Ya? Okey tuan-tuan, cuba sekali lagi. Wa minan nasi, wa min an-nasi. Macam mana tuan-tuan nak terjemah wa minan nasi? Man, agaknya orang Melayu faham tak? Dari kalangan manusia, orang yang tak boleh nak faham apa yang nak dimasukkan di situ. Okey, saya yang sebenarnya ada sebut dulu dalam pelajaran kita. Cuba tengok pelajaran kita. Tengok sini je lah. Ini bila ayat dimulakan dengan isim, dia jadi mubtada. Al-ustazu fil fasli. Okey, apa maknanya? Ustaz itu ada di dalam kelas. Ini mubtada, ini subjek. Mana predikat dia? Fil fasli, dia punya predikat dia. Okey, saya terbalikkan. Fil fasli. Fil fasli al-ustazu. Mana mubtada? Tetap dia jadi mubtada yang diterbalikkan. Fil fasli jadi khabar. Okey, cuba terjemahkan al-ustazu fil fasli. Ustaz itu
Di dalam kelas. Ada di dalam kelas. Okey, duduk faham. Fil fasli al-ustazu. Ada ustaz itu. Wa minan nasi man. Ini okey, ini jadi khabar. Ini jadi subjek. Cuba terjemah wa minan nasi. Dari kalangan manusia itu man, ada orang yang, bukan semua, ada beberapa orang yang, ya. Jadi bila Allah bagi umum ni, orang cari-cari siapa dia, ya. Lagi sebab tu bila baca asbabun nuzul, baru tahu perangai orang ni macam ni, Nadar bin Haris tu dia tak sebut nama orang tu. Okey, dari kalangan manusia itu ada orang yang yashtari. Dia ni orang yang tadi, dia membeli, okey, lahwa, perkara yang sia-sia dari percakapan. Boleh sengkang dengan perkataan dari. Tak ada dari ni, sebab perkara sia-sia percakapan. Dah tak boleh faham dah. Ini bukan nak ajar bahasa Melayu ni, dalam bahasa Arab. Mudhaf mudhafun ilaih, kalau tak boleh nak pasang makna, sengkang dengan min atau li. Ya. Lahwal hadis, perkara sia-sia percakapan. Tak boleh. Perkara sia-sia daripada percakapan. Dia beli benda ni. Ya, di sini dalam kes ini dia beli penyanyi perempuan, ya, untuk menarik perhatian orang ramai. Kenapa? Li. Supaya yudilla, dia dapat menyesatkan. Dia ni siapa? Man, iaitu Haris tadi, dapat menyesatkan. Maf'ul lebih dia maklum, menyesatkan orang ramai. An sabilillahi, jalan Allah iaitu Islam, dapat menyesatkan orang ramai daripada Islam, ya. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Okey, apa makna dengan tanpa ilmu? Ya. Kepada an-nadar orang. Okey. Refer kepada an-nadar tadi ke atau orang tu? Orang liyasuddan nas wa yudilluhum an dinillah wa huwal Islam. Dia kata dalam tafsir senang je, dinillah. Apa makna din? Dinillah, agama Allah. Wa huwal Islam, dan ia agama Allah tu ialah Islam, iaitu sabilillah tadi, al-Islam. Jahlan bil ismi. Apa ni? Maknanya kerana kejahilan tentang dosa. Siapa agaknya tu? Yang tanpa ilmu. Nadar ni cerdik, jelas. Tujuan dia buat konsert tu untuk orang ramai tak pergi majlis Nabi. Bighairi ilmin ni kembali kepada An-nas. Sorry. Tak disebut di sini manusia kat sini. Untuk menyesatkan orang ramai daripada Islam dengan tanpa ilmu. Orang ramai tu dia tak ada ilmu. Orang ramai ni akan ikut apa? Ikut siapa yang kuat. Cari siapa yang memihak majoriti. Ini betul yang sebenarnya Allah kata dalam Quran. Apa ni? Apa ni dia katakan, terlupa dah ayat dia. Maknanya kalau kamu mengikut kebanyakan orang ada kat dunia ni, mereka akan sesatkan kamu daripada jalan Allah. Mana kebanyakan orang tu dia sesat. Kadang-kadang bukan apa, tapi dia ikut. Mana yang lebih dominan, dia akan ikut je. Okey. Jadi kita orang baik mesti dominasi lah. Itu masalah kita lah. Kenapa kita tak kuat? Orang jahat tu, orang yang buat tak elok tu kuat. Kita ni yang tak kuat. Okey. Dengan tanpa ilmu. Dengan tanpa ilmu tu orang ramai mengikut benda-benda yang lalai tadi, dengan sebab dia orang tak ada ilmu. Okey tuan-tuan, selepas tu kita sambung ayat dia. Apa dia?
Sambung sikit lagi. Wa yattakhidha. Wa yattakhidha huzuwan. Panjangnya ayat hari ni, tak habis-habis ni ya. Okey. Wa mana apa? Dan ini tuan-tuan tak payah tulis dah. Okey. Perkataan ni tuan-tuan tak payahlah terjemahkan. Ha mana apa? Nya. Ini dhamir apa dipanggil? Dhamir muttasil, melekat, bersambung. Ada dalam diagram warna pink. Ya. Siapa yang tak nampak diagram warna pink tu, rujuk muka surat 15. Muka surat 15 dalam buku kita. Boleh? Muka surat 15. Okey. Saya nak ambil perkataan inilah. Jumpa tak dhamir muttasil ha tu? Ha tu makna apa? Nya. Untuk lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey, ha ni kembali kepada apa ya? Wa yattakhidhaha. Wah, leceh sikit tuan-tuan. Memang kalau kita baca bahasa Arab je, memang saya pun tak nampak kena rujuk kepada tafsir. Tuan-tuan ada buka bawa tafsir terjemahan ke apa? Tak ada sebab memang tu disuruh macam tu dilarang membawa tafsir. Okey, saya bawa tafsir lah. Tengok macam mana dia tafsirkan. Wa yattakhidhaha, makna dia kata wa yattakhidha sabilallahi. Ha tu kembali kepada apa? Sabilillahi. Ha, kenapa? Ni telah diputuskan oleh orang Arab, sabil itu muannas. Itu tak boleh nak bincang. Keputusan Arab. Okey, ya. Tu cuba tuan-tuan buka muka surat 40. Saya rasa muka surat 46 rasanya. Nanti saya tunjukkan ya. Ni telah diputuskan oleh orang Arab, memang muannas, tuan-tuan tak boleh nak bising-bising. 47. Cuba tuan-tuan buka muka surat 47 untuk kita main-main dengan jantina muannas. Okey tuan-tuan. Okey, kita daripada awal. Sekarang ni tuan-tuan kalau nak kenal muannas banyak cara. Yang paling penting cuba tengok daripada muka surat 46. 46. Okey. Kita mula daripada 46 lah. Okey, muka surat 46. Kalau tak ada tanda ni, dia bermakna dia lelaki atau muzakkar. Kalau jumpa saja tanda ni, dia adalah muannas. Apa makna muannas? Perempuan. Pertama apa dia? Marbu'ah, jannah, izzah, nusrah, zakat, salat, muslimah. Jumpa tak? Okey. Kalau jumpa tanda marbu'ah itu, dia memang muannas. Selepas dia tu ada tanda ya, yang tak ada titik, tapi bukan bunyinya, bunyi alif. Ini dipanggil alif maksurah. Ya, alif maksurah. Sebab tu kita bukan baca surai, kita baca surah, surah, kubra, bushra, yusra. Apa dia yusra? Mudah. Usra, susah. Itu tak ada makna. Jumpa tak? Jadi jumpa. Itu nama tu? Saluan lagi perempuan? Perempuan. Ya, itu tanda alif maksurah di situ. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan boleh kenal dia muannas dengan ada alif hamzah. Khas benda ni biasa orang Arab guna untuk warna. Baydha, apa maknanya? Putih. Sauda, hamra, merah. Zarqa, biru. Ya. Safra,
Kuning. Hijau kuning tu dah. Okey, biasa kala-kala untuk warna, kalau benda yang disifatkan kala dia, perempuan tu dia guna alif hamzah. Okey. Kala. Kemudian yang kedua, turun ke bawah. Kalau tuan-tuan nak kenal, semua anggota kita yang sepasang-sepasang, semua betina. Ya? Semua perempuan, muannas. Telinga, mata, bibir, tangan, lutut, paha, kaki, buku lari yang sepasang tu Arab telah putuskan muannas. Ini pun kita tak boleh bincang. Ini yang kita dah muktamad. Ketiga, semua yang dikaitkan dengan nama angin. Biasa dalam Quran dua benda, rihun samumun, maknanya angin. Dia juga muannas, betina, muannas. Keempat, nama yang dikaitkan dengan api, api neraka, nar, jahannam, jahim, itu semua muannas. Dia tidak ada kaitan dengan orang perempuan kau ngumpat ke apa, tak ada. Ya, jangan marah orang perempuan. Dia tak ada kaitan semua dengan tu. Sebab syurga dalam bahasa Arab apa? Jannah. Muannas ke muzakkar? Muannas juga. Neraka pun kat dia, syurga kat dia juga. Ya. Okey, yang kelima, perkara yang kelima ni telah muktamad juga orang Arab sebut, ya, benda ni dah tetap. Ardun, harbun, syamsun, sama'un, nafsun, khamrun. Kalau nak tambah lagi, orang Arab telah tambah yang kita belajar tadi apa? Sabil. Sabil ini orang Arab kata betina, muannas, sabil. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan ruh, itu muannas juga. Ya, kataan tu telah diputuskan oleh orang Arab, perempuan ataupun muannas. Masalahnya tuan-tuan kena kenal muannas ni macam mana? Sebab ha muzakkar ke muannas? Muannas. Mana nak kembalikan ni? Tak jumpa Sabil. Yelah. Kalau tuan-tuan tak tahu sabil ni, kalau anda tahu memanglah. Kalau tak tahu nak cari, tak ada yang betina kat sana. Ya? Kecuali sabil. Saya pun nak confirmkan sebab rujuk kepada tafsir. Ya? Tafsir menyatakan apa ni, wayattakhidhaha, dia apa makna yattakhidh? Mengambil, menjadikan. Ni di sini lebih tepat, menjadikan. Okey, dia macam mana nak terima? Dia menjadikan. Nanti menjadikan saja dulu. Fa'il dia siapa? Dia. Fa'il dia huwa ni. Yang sebab tu kita kata siapa yang melakukan perbuatan menjadikan? Huwa, iaitu dia. Sebab tu kita mesti tulis dia. Dia huwa. Huwa ni siapa? Man tadi. Man tu siapa? Al-Harith bin Al-Nadar tadi. Ya? Al-Nadar bin Al-Harith. Betul. Tu balik ya. Al-Nadar bin Al-Harith ya. Okey. Dia ni menjadikan. Okey. Fa'il dia huwa. Dia Al-Nadar bin Al-Harith menjadikan nya tadi apa? Jalan Allah, iaitu agama Allah, iaitu Islam. Dia menjadikan Islam itu huzuwan. Apa? Olok-olok, mainan-mainan. Ni ejekan. Ni persendaan. Itu mana huzwan. Okey tuan-tuan. Barulah nampak ha tu kan? Gelabah juga nak cari ha tu. Sebab Arab ni dia memang kena spesifik kembalikan benda tu. Al-Harith bin An-Nadar tu dia menjadikannya jalan Allah itu, Islam itu sebagai mainan, olok-olokkan atau ejekan. Dia persendaan je. Ya, apa yang orang Islam buat, orang Islam pertegas dia jadi persendaan. Olok-olok.
Okey. Kalau saya tanya tuan-tuan, yattakhidha tadi fi'il apa? Mudhari'. Fa'il dia siapa? Huwa. Dia, sebab tu dia ni yang melakukan perbuatan menjadikan, iaitu man tadi, orang yang tadi. Mana maf'ul bihnya? Kenapa ha ni jadi maf'ul bih? Siapa ingat formula dapatlah. Mana-mana dhamir melekat dengan fi'il, dia tak kisah fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke, nahi, dia lekat dia wajib jadi maf'ul bih. Siapa ingat formula dia tak payah sakit kepala. Sambil lelap mata dia mesti tahu dah. Dhamir melekat dia mesti jadi maf'ul bih. Kalau perbuatan dia menjadikan, mesti dia yang kena jadikan. Dia Haris ni menjadikan jalan Allah itu tujuan, olok-olokkan. Jadi apa tu? Inilah dipanggil maf'ul bih 2. Tapi siapa yang apa ni tahu perkataan menjadikan, biasa 2 maf'ul bih. Ja'ala, ittakhadha, yattakhizu, dia 2 maf'ul bih lah. Dia menjadikannya, menjadikan Islam itu olok-olokkan. Maf'ul bih bagi apa? Atas. Dia juga yang kena jadikan. Kena, perbuatan menjadikan tu terkena kepada Islam, terkena kepada olok-olokkan. Okey, siapa tak nampak gambaran pun tak apa, sebab dia ni formula dia, perkataan. Tuan-tuan jumpa ya ittakhadha yattakhizu dalam Quran, cari 2 maf'ul bih. InsyaAllah jumpa. Kalau tak jumpa tunjuk kat saya lah. Mungkin ada yang hilang. Tak apa. Ini banyak yang saya ajar ni dapatan-dapatan saya. Tak ada rujuk kitab sana, sila rujuk kitab sana, sini-sini, tak ada. Tapi makna pengalaman kita bermain dengan ayat-ayat Al-Quran ni bukan main-main bermain-main. Kita selalu menggunakan ayat Quran menjadikan kita senang dengan formula-formula ni. Okey, sampai di situ rasanya tuan-tuan boleh dah. Untuk kita dapatkan pelajaran hari ini, ayat tu boleh sampai situ sempurna untuk pengertiannya, tapi belum habis dah. Semula tuan-tuan, wa minan nasi, okey, dari kalangan manusia itu man, ada orang yang, ada siapa yang yashtari, dia membeli lahwal hadis, perkara al hadis, okey, perkara sia-sia daripada percakapan. Kenapa? Li, supaya yudilla, dia menyesatkan orang ramai, an sabilillah, dari jalan Allah iaitu Islam. Ditafsirkan sabilillah iaitu dinillah. Sabil ini din mana apa? Agama. Lepas tu dia kata wa huwa sabilillah, ia adalah al-Islam. Okey. Bi ghairi ilmin, bi ghairi ilmin, mana orang ramai itu ikut dengan tanpa ilmu. Wa yattakhidha, dia iaitu an-nazar tadi, menjadikannya tu apa? Jalan Allah tadi. Menjadikan jalan Allah itu tujuan, olok-olokkan, permainan. Okey, kalau dia kata sabilillah, ini juga ditafsirkan kitabullah. Kitab Allah iaitu Al-Quran tu dijadikan main-mainan. Okey, selepas tu senanglah tuan-tuan. Apa dia? Ulaika, orang-orang itu, lahum, la, bagi mereka. Mereka ni kembali kepada siapa ya? An-nas, yang dari kalangan manusia terdapat satu grup tadi. An-Nadhar bin Al-Haris sebenarnya dia bukan seorang, dia kepala. Dan pengikut-pengikutnya itu, mereka itu bagi mereka azabun muhinun,
Yang menghinakan. Okey, azabun cakap Melayu. Muhin cakap sikit-sikit Melayu. Muhin menghina. Muhin. Hina. Tak, menghinakan. Azab yang menghinakan. Cuba tuan-tuan fikir, azabun muhinun maknanya mausul sifat ke mudhaf ilaih? Mausul sifat dia. Sama tak? Kalau tuan-tuan kata mausul sifat, 4 ciri dia sama. Pertama, azabun muhinun, baris dia sama, betul? Kedua, jantina dia apa? Muzakkar, tak ada ta marbutah. Dua-dua tak ada ta marbutah. Ketiga, jumlah bilangannya satu. Satu azab, satu yang menghinakan. Sama. Keempat, tanwin. Ya, tanwin dengan tanwin. Ya, sah jadi mausuf sifat. Habis. Okey. Okey. Macam mana bang? Okey, ada cadangan, tapi saya tak tahulah. Saya dah SMS kepada Ustaz Suhardi tadi untuk dapatkan apa ni, Dewan Besar kita, auditorium, tapi dia tak jawab lah. Ya, belum jawab. Cumanya saya nak dapat agakkan untuk siapa yang nak terus. Kalau mungkin seramai ini kita ada, mungkin kita boleh apa ni, dapatkan dewan yang besar. Agaknya apa ni, siapa yang akan meneruskan kelas ni pada Januari, bercadanglah, bercadang. Siapa tak datang tak berdosa. Oh, ramai. Okey. Ya, saya bercadanglah. Saya dah SMS pada Ustaz Suhardi ni untuk dapatkan dewan yang lebih besar. Kalau ada, ya, kita ada rezeki. Kalau tak, tuan-tuan macam mana saya minta dewan ni pada Ustaz. Dia kata dewan ni akan digunakan untuk kuliah Quran. Dia kata saya tak nak nanti bertembung-tembung antara kelas. Saya cuba rundingkan lagi lah, sebab dah masuk kali keempat ni kita tak stabil sangat nah. Saya pun jadi malu kat tuan-tuan dan perempuan ni. Iya kan? Yattakhidha, dia nanti macam ni kak ya. Tengok ya. Liyudilla, asalnya yattakhidhu, dia mengikut tu. Kalau nak sebenarnya liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin waliyattakhidha. Dan ini masih menjelaskan kenapa, ya, agar dia juga dapat menjadikan Quran itu sebagai bahan yang disendakan. Dia mengikut ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh, satu lagi perbincangan ya. Minta maaf sekejap lagi. Satu, ada abang ni tanya, kita tengok, dia tengok kita ni kalut lepas maghrib. Kalut ni ada antara faktor dia sebab kelas tak tentu ni. Ada abang ni kata, dia kata kalau kita mula lepas isyak tapi panjang sikit, tapi orang ni orang Seremban ada. Ada wari-wari saya ni. Apa pendapat tuan-tuan, terutamanya yang jauh? Okey, kita mula macam biasa lagi. Maghrib kita dapatkan satu kelas yang tetap lah InsyaAllah kita mula lepas maghrib lagi. Lepas tu kalau permintaan, kalau ada pakatan lah, kesepakatan untuk masa, kita pun kalau pukul 10.30 sampai bila Seremban ya. Ya, insyaAllah cubalah. Siapa orang Putrajaya di sini Yang orang masjid sini? Abang
Oh, boleh apa ke? Berunding ke? Kenal ke dengan Ustaz Suhaidi ni? Tak kenal ya? No, okay, tak apalah, saya cuba lagi. Minggu depan macam biasa kelas kita pukul apa ni, lepas sembahyang maghrib ya. D nanti maknanya kita minta apa ni, kita tolong tanya kita nak kami tulis surat saya ni tidak boleh saya. Jangan bang. Nanti kita kena belajar tepi kolam. Iya bang. Bayaran dulu ni untuk awal bulan ke? Sepanjang bulan. Atau pulang lah ya. Awal bulan pun okey. Siapa yang apa ni nak bayar bila-bila pun okey. Yang penting kita belajar lah, insyaAllah. Puan Husna akan uruskan pembayaran, dia dah ambil nama dah, insyaAllah. Ya? Dia kalau awal sebab dia nak bergaji. Yelah, sama aja. Tapi kita tak adalah nak apa ni mengapa sangat. Okey, tak apa. Okey, insyaAllah. Syukran. Baik.